Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so sekarang ni kita akan masuk kepada subtopik terakhir dalam topik fungsi kuadratik, iaitu fungsi kuadratik itu sendiri. Okay, iaitu secara spesifiknya melakar graf fungsi kuadratik. Melakar graf fungsi kuadratik. Okay, so apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar pasal macam mana kita nak melakar graf lah suatu fungsi kuadratik. So apa itu fungsi kuadratik? Fungsi kuadratik adalah suatu fungsi, contohnya f(x), di mana bentuk dia adalah bentuk kuadratik, ax square plus bx plus c. Okey, so maknanya ini adalah suatu fungsi kuadratik. So fungsi kuadratik ialah berbentuk macam mana? Sekarang itulah yang kita akan bincang dalam melakar graf fungsi kuadratik. Okey, sebelum kita bincang step dia, okey, kita kena faham dulu dalam setiap graf ni apa benda-benda penting dia, struktur dalam graf. Okey, contohlah Ustaz buat macam ni. Okey, ni adalah suatu graf kuadratik. Mana kita tahu graf kuadratik ni dia mempunyai satu titik pusingan sahaja, betul tak? Contohnya kalau dia turun, dia akan naik. Kalau dia turun pula, dia naik, dia akan turun. So ada titik tempat dia turn, tempat dia berpusing. Berpusing tu bertukar arah, daripada turun ke bawah naik ke atas, ataupun daripada atas turun ke bawah. That's it. Okay, alright. So sekarang ni kita nak kena faham dulu apa benda struktur-struktur. Pertama adalah bentuk. Okay, cuba kita tengok bentuk dia sekarang ni. Ada dua jenis bentuk. Pertama adalah bentuk, senang cakap lah, bahasa mudah adalah senyum. Okay, pertama bentuk senyum. Kedua bentuk masam. Maksudnya macam masam lah, macam tak happy lah. Smiley happy mulu kan. Masam. Okey, maksudnya apa? Kalau yang ni dia akan turun lepas tu naik, yang ini dia akan naik lepas tu turun. So kalau yang bentuk macam ni dia ada titik minimum. Okey, kalau yang ni dia akan ada titik maksimum. Okey, alright, apa lagi yang kita kena tahu dalam ni? Okey, ni tempat, dua tempat, bukan tak semestinya dua lah, tempat di mana lengkung itu melintas paksi X. Melintas paksi X ni kita panggil apa? Pintasan X. Pintasan X. Okey, ini pula kita panggil apa? Pintasan Y. Okey, alright, ini sama juga, pintasan X. Okey, ini pintasan Y. Okey, alright. So pertama sekali lah, bagaimana kita nak cari benda-benda yang ada dalam ni? Pertama, bentuk kita kena tahu. Bentuk dia adalah senyum atau masam. Yang kedua adalah di manakah pintasan? Ada dua, pintasan X, pintasan Y. Yang ketiga, titik pusingan. Macam mana kita nak cari koordinat titik pusingan? Okey, sekarang kita go in detail. Kita go in detail. Macam mana kita nak lakar graf? Okey, macam mana kita nak lakar graf? Okey, pertama sekali untuk melakar graf, step pertama adalah step melakar graf. Lakar graf fungsi kuadratik. Okey, pertama ialah bentuk. Tadi bentuk. Macam mana kita nak tahu bentuk? Kita tengok A dia. Okey, contoh, kalau A lebih besar pada kosong, dia senyum. Kalau A lebih kecil daripada kosong, dia masam. Contoh, Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 5x tambah 6. Contoh.
Kalau yang ni Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. Contoh. Okey. Di mana kalau yang macam ni disenyum sebab A dia lebih besar pada kosong. Kalau yang ni A dia negatif, kecil pada kosong. So dia masam. Okey. Alright. Yang kedua adalah pintasan. So pintasan yang paling mudah untuk kita cari adalah pintasan Y. Macam mana kita nak cari pintasan Y? Senang sahaja. Tengok C. Sebab apa? Sebab Y AX square plus BX plus C. Contoh ni Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. Okey. Ketika dia memintas paksi Y, macam ni contoh ketika dia memintas paksi Y, dekat sini koordinat Y ke X yang kosong? Dekat sini koordinat X yang kosong. Maknanya kita kena ganti kosong-kosong kat sini, betul? So senangnya tengok ujung je lah, 6. So tengok C. Okay. So pintasan X. Okay, pintasan X macam mana? Pintasan X ni sebenarnya apa? Pintasan X ni sebenarnya adalah nilai X. Nilai X suatu fungsi. Nilai X ni sebenarnya dengan kita menggantikan Y dengan kosong. Kita ganti Y dengan kosong. So bila kita ganti Y dengan kosong, dia akan jadi AX square plus BX plus C equal to 0. So bila macam ni, apa yang kita nak buat? Kita cari nilai punca. Cari nilai punca. Okey. Tapi sebelum kita cari nilai punca ni, ada satu step yang sepatutnya kita kena buat dulu. Okey. Sebelum kita boleh cari nilai punca ni, kita test dulu keadaan punca. Macam mana? Keadaan punca ni kan ada 3. Ingat tak? Iaitu bentuk macam ni. Dua punca nyata berbeza. Dua punca nyata sama, tiada punca. Kan? So macam mana kita nak buat? Kita kena buat B square minus 4AC. Kalau kita dapat B besar pada kosong, B square minus 4AC, dia dah ada dua pintasan X. Kalau sama dengan kosong, dia ada satu pintasan X. Kalau tiada lebih kecil pada kosong, dia tidak ada pintasan X. Tu maksud dia. Okey? Alright. Dan yang ketiga adalah untuk mencari titik pusingan. Okey, jangan risau. Jadi kita akan buat satu contoh khusus untuk menjawab soalan melakar graf. Okey. So titik pusingan, macam mana nak cari titik pusingan? Kita kena guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kita dah belajar kaedah penyempurnaan kuasa 2 kan? Kita dah belajar pada awal tu. Cuma yang mula-mula kita belajar tu kaedah penyempurnaan kuasa 2 untuk mencari nilai punca. Sekarang ni kita akan buat bentuk macam ni, AX plus B, bentuk vertex ni. Bentuk Ustaz panggil dia bentuk arm penyempurnaan kuasa 2 bentuk vertex atau bentuk arm penyempurnaan kuasa 2 ni, mana kita akan keluarkan koordinat X dia negatif P, koordinat Y dia jadi Q. Kalau sini negatif jadi positif. Okey. Kalau sini positif dia jadi positif lah, kalau sini negatif negatif. Okey, untuk Y. Alright, kejap lagi kita akan buat satu contoh. Kita ikut step ni. Okey? Alright. Okey, kita tengok contoh ni Okey, kita akan ikut step dia. Okey, alright. Pertama, kita tengok fungsi ni fx equal to 2x square minus 5x minus 12 ni. Okey, kita tengok mula-mula kita nak tahu bentuk dia. Betul? Pertama bentuk. Macam mana nak tengok bentuk dia? Tengok A. A dia apa? 2 positif lebih besar dari kosong. So graf dia akan jadi senyum. Pertama graf dia senyum. Yang kedua, okey, pintasan Y paling senang. Berapa pintasan Y? Negatif 12. Tengok C je. Okey, tengok C je. Kemudian okey, pintasan X. Okey, pintasan X ni sebenarnya kita kena buat bentuk 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 12 ni sama dengan kosong. Okey, sebab apa? Sebab ketika dekat pintasan X, Y akan jadi kosong. So how to determine the types of
of the roots. Macam mana types of roots, macam mana keadaan punca. Sebab dia kemungkinan akan jadi macam ni. Dua punca nyata berbeza, boleh jadi macam ni. Dua punca nyata sama, boleh jadi macam ni. Tiada punca. Okey. So sekarang macam mana kita nak tahu? Kita kena buat apa dulu? Kita kena buat B square minus 4 AC. B square minus 4 AC. So kita pun masukkan dalam B square minus 4 AC ni, kita dapat apa? Kita masukkan B square B negatif 5 tolak 4 A 2 kali C negatif 12. 25 positif negatif 8 kali negatif 12, positif 96. Okey, so dia jadi 121 kan. So 121 ni lebih besar dari kosong. Maksudnya apa? Maksudnya dia mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Sebab B square minus 4AC lebih besar dari kosong. So dia mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Tadi dia senyum. Sekarang kita tahu dia mempunyai dua punca nyata berbeza. So apa kita buat sekarang? Barulah kita cari menggunakan kalkulator ataupun nak guna kaedah rumus kuadratik ke, tak kisah. Okey. Guna perfaktoran biasa pun tak apa dah, tak ada masalah. Okey. Sorry. Betul lah. Okey, so 4 kali 3 6 4. Oh salah. 6 kali 2. Salah agak. 2 kali 3 4. 2 kali 4 3. Okey, so 8x 3x. Okey, baru betul. So sekarang kita letak negatif dekat mana? Kat sini. Okey, yang ni awak boleh guna kalkulator lah, tak ada masalah. Tak guna rumus je. Ustaz guna kaedah ni, Ustaz suka lah. Okey. Okey, kita tahu dia mempunyai dua punca. So sekarang kita cari 2x sama dengan negatif 3. 2x tambah 3 sama 0. X tambah 4 sama 0. 2x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 2. Okey, so x sama dengan 4. Okey. Alright, so apa yang awak dapat ni? Kita dapat sekarang ini kita dapat pintasan x, iaitu negatif 3 per 2 dan 4. Okey. Sekarang ni dah 3 dah keadaan ni. Sekarang kita tahu contohnya ni so dekat mana x tu negatif 3 per 2 dengan 4. Okey. Lepas tu pintasan y dia kat mana? Pintasan y dia negatif 12 kat bawah ni. Okey. So sekarang ni ada satu benda lagi yang perlu kita cari. Apa? Titik pusingan. Okey, ustaz tak tahu sama ada kat sini ke kat depan ni ke, tak tahu lagi. Okey. Okey, kita akan buat. Untuk yang ketiga ni kena cari titik pusingan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, setakat ni untuk cari sampai pintasan x, okey, kita dah buat. Dah tahu dah bentuk dia ni, cuma satu lagi tempat iaitu titik pusingan. Okey, jom kita cari titik pusingan. Macam mana kita nak cari titik pusingan? Okey, ni kita kena buat apa dulu dengan 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 12 ni? Apa kita kena buat dulu? Kita kena keluarkan A dia. Sebab kita nak apa? Bentuk dia, bentuk vertex ni dia panggil ni. Okey. Bentuk arm penyempurnaan kuasa 2 ni kita kena dapatkan, kita kena keluarkan A dulu. A kat luar ni. So keluarkan A. Dia akan jadi apa? Tolak 5 per 2x negatif 12. Dia akan jadi negatif 6. Okey. Alright, so sekarang apa nak buat? Dekat dalam ni awak kembangkan apa? Okey, x kuasa 2 tolak 5 per 2x. Okey, negatif 6 ni kat ujung. So apa yang kita letak kat tengah ni adalah tambah b per 2 kuasa 2 tolak b per 2 kuasa 2. Kita kena letak. Itu maksudnya penyempurnaan kuasa 2. So b dia adalah negatif 5 per 2 ni kat dalam ni. Dekat dalam. Negatif 5 per 2 per 2 kuasa 2 tolak
negatif 5 per 2 per 2 kuasa 2. Maknanya kita letak di tengah-tengah ni, plus b per 2 kuasa 2, okey, dan minus b per 2 kuasa 2. Okey, so sekarang apa kita kena buat? Kembang kat dalam ni, x square minus 5 over 2x plus, okey, ni kena buat apa ni? Negatif 5 per 2 bahagi 2. Negatif 5 per 2 bagi 2. Okey, boleh tekan kalkulator. Okey, negatif 5 per 2 per 2 ni kita boleh ringkaskan jadi 5 per 2 bagi 2, dia jadi negatif 5 per 4 lah. Maknanya ni akan jadi negatif 5 per 4 kuasa 2 tolak negatif 5 per 4 kuasa 2 tolak 6. Okay, so ni akan kat dalam jadi apa? 2 kurungan x kuasa 2 tolak 5 per 2x. Ni akan jadi positif, negatif ni kuasa 2 jadi positif 25 per 16. Ni pun yang dalam ni jadi positif, cuma dia ada tolak ke depan, tolak 25 per 16 tolak 6. Okey, apa kita kena buat sekarang? Penyempurnaan kuasa 2, 3 sebutan pertama kita faktor. 3 sebutan pertama kita faktor. Okey, macam mana kita nak faktorkan 3 sebutan pertama ni? Cara senang. Untuk penyempurnaan kuasa 2 sahaja, kita tengok ni, punca kuasa 25, 16. So, jadi apa? 5 per 4. Betul? X kat depan, kuasa 2 kat sini. Okey, cuba ni nak tengok tengah macam mana? Tengok yang sebelum ni. Tengah ni, negatif, letak negatif. Senang saja. Okey, yang belakang kita settlekan. Negatif 25 per 16 tolak 6. Negatif 25 per 16 tolak 6. Jadi negatif 121 per 16. Negatif 121 per 16. Okey, so sekarang ni apa kita kena buat? Kita kena kali dekat dalam. Kali dekat dalam. Okey, so macam mana? Mula-mula kita letak ini letak dalam 2 kali x tolak 5 per 4 kuasa 2. Macam Ustaz cakap, ni bila kita kali kat dalam ni, 2 ni tak beri apa-apa efek pun dekat dalam ni. Okay, dia kali dengan 1 kat luar ni sahaja. Okay, so 2 kurungan x tolak 5 per 4 kuasa 2 kali dengan negatif 121 per 16. Dia jadi negatif 121 per 8. Okey, so kita dah dapat dah ax plus p kuasa 2 tambah q2. So dia akan jadi apa? Kita keluarkan dia, negatif 5 per 4 tu jadi positif 5 per 4. Negatif juga. Okey, so macam mana graf dia tu akan sempurna? Okey, jom kita sempurnakan graf. Okey, tadi negatif 3 per 2 4 dengan negatif 12 kan. Okey, tulis balik lah, takut lupa. Okey, lepas tu C dia negatif 12. Okey, sekarang ni turning point adalah 5 per 4 negatif 121 per 8. Okey, macam mana? Okey, kita kena tahu dekat mana situasi-situasi dia tu, maksudnya position. Negatif 3 per 2 contohnya kat sini, negatif 1.5. 4 dekat sini sikit, ujung sikit. Biar logik lah, janganlah sama pula, ini 4, sini negatif 3 per 2. Tak boleh lah, sebab negatif 1.5 ni sikit dia, lepas 1 sikit je kan. Okey, lepas tu negatif 12 lah. Mungkin ke bawah banyak sikit, macam tu. Okey, Ustaz padam dululah yang ni. Kita dah siap dah kan. Dah siap dah. Boleh rewind balik. Okay, repeat balik. Okay, Ustaz letak bawah lagi lah negatif 12 ni. Agak-agak lah pandai-pandai awak lah guna kertas tu, sebab ni bukan pakai kertas graf pun. Okay, 5 per 4 dan negatif 121 per 8. Ni pintasan X, ni pintasan Y. Okay, lepas tu ini adalah titik pusingan. Okay, kita tengok 5 per 4. Dekat mana 5 per 4 ni? 5 per 4 bersamaan 1 point berapa 5 per 4 1.25. Okay, 1.25 ni, kalau 2 kat sini, 1.25 ni something kat sini lah.
Contoh Okey, lepas tu negatif 1218. Okey, dekat mana negatif 1218 ni? 1218 ni bersamaan dengan kita kena tahu ni 15 poin lebih, negatif 15.125. Okey, kalau sini negatif 12, somewhere ke bawah lagi lah negatif 1218 ni ataupun negatif 15.125 ni. Okey, kat sini. So dekat mana yang akan dia lalu? Ni pintasan X, pintasan Y. Okay, yang ustaz punya ni memang tak cantik lah. Okay, so sorry lah kalau tak cantik. Okay, alright. So itu adalah benda-benda penting bila kita nak lakar graf lah. Okay, pintasan X, pintasan Y, titik pusingan 5/4, negatif 121/4. So sebab tu kena tahu pintasan X, kena tahu pintasan Y, kena tahu titik pusingan. Okay, jom tengok satu lagi contoh.